Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta adik kakak anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah satu perkongsian yang boleh memberikan manfaat kepada anda semua. Okey. Yang pertama sekali saya ingin berikan sedikit penjelasan kerana saya rasa ramai yang sudah mula keliru berkenaan dengan tuntutan untuk pengeluaran KWSP. Yang mana kita tahu sekarang ini ada beberapa NGO ataupun mungkin individu yang memperjuangkan tuntutan pengeluaran KWSP, dan ini adalah bermula daripada tuntutan yang dilakukan oleh Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat. Jadi di sini setelah muncul dan juga kenyataan media beberapa hari lepas daripada wakil rakyat netizen yang telah menyerahkan memorandum kepada pejabat Perdana Menteri, ramai pencarum keliru apabila mereka bertanyakan, saya tak nak komen di bahagian orang lain lah, bertanyakan kepada saya, macam mana pula dengan tuntutan daripada PGR, macam mana pula dengan tuntutan pengeluaran secara bersasar. Apa yang pencarum perlu faham, ianya adalah tuntutan yang berbeza. Kerana sekarang ini dah mula ada beberapa NGO yang mula aktif untuk menuntut juga pengeluaran daripada akaun KWSP, tetapi kaedah tuntutan itu adalah berbeza mengikut cita rasa, mengikut orang kata kajian pandangan masing-masing. Jadi di PGR mereka telah menjelaskan pada semalam dengan untuk kesekian kalinya bahawa mereka masih lagi kekal dan terus berjuang dengan 4 kategori pengeluaran secara bersasar kepada ibu bapa tunggal ataupun serumah, kepada mereka yang sudah tidak aktif pencarum, kepada golongan B40 dan juga M40 yang mempunyai baki di bawah RM20,000 dan juga yang mempunyai baki melebihi daripada RM20,000, dengan jumlah pengeluaran sama ada boleh mengeluarkan hampir ke semua orang kata wang yang masih ada lagi dalam akaun KWSP bagi yang berada baki di bawah RM20,000 ataupun yang lebih RM20,000 ni mengeluarkan sebanyak 30%. Jadi ini adalah tuntutan yang masih kekal di pihak PGR. Jadi pencarum sebenarnya tak perlu pun keliru berkenaan dengan tuntutan-tuntutan ini, kerana kita ada pelbagai pihak yang memperjuangkan tuntutan masing-masing. Cuma seperti yang saya telah nasihatkan semalam, setiap pihak NGO pada saya sebagai seorang pemerhati, sebagai seorang content creator di luar, saya rasa mereka perlu bersedia jikalah katakan mereka ini dipanggil ke meja bulat untuk berbincang dengan pejabat Perdana Menteri, untuk berbincang dengan Perdana Menteri sendiri, ataupun untuk pegawai-pegawai kerajaan ataupun dengan agensi KWSP sendiri. Mereka perlu bersedia dengan data-data, dengan alasan dan juga pelbagai keadaan ataupun pelbagai orang kata situasi yang menyebabkan tuntutan ini dilaksanakan. Kadang-kadang saya dengar macam kenapa nak dilakukan tuntutan dan sebagainya, ataupun bila sesuai untuk dilakukan tuntutan ataupun pembayaran. Ada yang kata dengan harapan kalau boleh dibayar pada bulan 3 sebab nak buka sekolah, untuk kegunaan raya, untuk kegunaan puasa dan sebagainya. Sebab dari segi pandangan peribadi saya lah, mungkin ramai tak suka, tetapi untuk keperluan raya dan sebagainya, raya ni dia bukannya dah kalau kita dalam keadaan yang susah, kita dalam keadaan yang terdesak, dan bagi mereka yang berkeperluan mendesak sangat ni, mereka tak fikir pun wang tu untuk digunakan pada hari raya. Jadi ianya bukan adalah satu alasan yang kukuh ataupun alasan yang kuat apabila kita nak buat tuntutan untuk pengeluaran KWSP. Kalau boleh ni sebab bulan 3 ni dah nak puasa, dah nak sekolah, dah nak raya, kita faham. Tetapi kalau kata dengan alasan-alasan begitu, banyak perkara lain yang boleh kita usulkan ataupun cadangan yang boleh di-counter balik oleh pihak kerajaan untuk menyelesaikan isu sekolah, isu puasa ataupun isu nak raya. Banyak perkara lain sebenarnya boleh kerajaan cadangkan, tetapi dengan memberikan alasan pengeluaran KWSP disebabkan 3 perkara itu mungkin agak lemah pada pandangan peribadi saya. Okey, yang keduanya pula adalah berkenaan dengan beberapa perkongsian yang menyatakan bahawa dah mendapat makluman bahawa tuntutan ini telah pun mendapat perhatian Perdana Menteri, kemudian insya-Allah akan disebut dalam belanjawan dan sebagainya.
kadang-kadang saya bukan hendak orang kata mengkritik kata-kata yang sedemikian sebagainya. Benda ni saya dah dengar lama dah, dan kadang-kadang kalau saya join dalam live di TikTok dan sebagainya, ada yang menyatakan bahawa saya dah dengar dah, dia orang cakap lah dah dengar ni akan lulus dan sebagainya. Kadang-kadang saya pelik sebab yang dah dengar tu adalah pencarum, yang didengar tu adalah maksud daripada kalangan audience, bukan daripada kalangan NGO yang pergi membuat tuntutan, serah memorandum kepada Istana Negara sebagai contoh, PZR sebagai contoh, wakil rakyat dia pergi kepada pejabat Perdana Menteri dan sebagainya. Tetapi yang dapat maklumat dulu adalah orang lain, yang dapat pengetahuan bahawa perkara ini akan terlaksana adalah orang lain. Memang bagus jika ianya akan terlaksana, itu adalah harapan semua orang, tetapi ianya mungkin takut memberikan sedikit harapan palsu, sebab bila kita meletakkan satu khabar kata akan disebut dalam belanjawan dan sebagainya, walhal belanjawan ni adalah daripada poket kerajaan, KWSP ni adalah wang caruman kita. Kalau basic dua perkara itu, mereka yang berkongsikan benda ini tak boleh faham tentang perbezaan antara belanjawan dan KWSP. Jadi pada saya, apa yang mereka kongsi ni mungkin tidak tepat. Jadi takut orang kata mengecewakan pencarum. Sedangkan benda ini kalau kata nak diumumkan oleh kerajaan, kalau kata secara one off payment lah, RM20,000, RM50,000, bila-bila masa saja. 4 pengeluaran sebelum ini tak perlu tunggu parlimen bersidang pun, tak perlu tunggu belanjawan pun, tapi diumumkan dalam tempoh-tempoh masa yang tertentu berdasarkan keperluan masing-masing. Jadi bukan nak kata jangan terlalu berharap. Saya percaya pelaksanaan tuntutan ini akan berjaya, tetapi dengan orang kata mereka meletakkan sesuatu tarikh pada belanjawan, pada ni apa semua, saya rasa itu perkara yang kita boleh baca, boleh ambil tahu, tapi jangan terlalu meletakkan harapan ataupun kepercayaan kepada maklumat yang dikongsikan berkenaan, kerana yang berkongsi ni bukanlah pejuang-pejuang ataupun NGO yang pergi dah jumpa dengan menteri ke ahli parlimen, tetapi adalah individu-individu yang kadang kita pun tak kenal, macam tu. Yang ketiga pula adalah berkenaan dengan satu komen daripada Azmi Bujis berkenaan dengan ramai yang sudah mula kata macam give up dan sebagainya, dah kurang menggunakan hashtag KWSP bersasar dekat page Anwar Ibrahim dan sebagainya. Saya percaya sebab mungkin ramai pencarum, yang pertama mungkin sudah berputus asa, yang kedua mungkin sebab kata dah ada pelbagai tuntutan ni, jadi mungkin ada yang keliru dan sebagainya. Kerana pada saya, pemerhatian saya, pencarum ini dia ibarat dia tak kisah sangat, tetapi dia nak mana yang macam boleh cepat, mana yang boleh dapat dulu, itu yang dia nak. Sedangkan pada saya, antara banyak-banyak cadangan dan sebagainya, sebagai contoh tuntutan daripada PJR secara bersasar ini, especially kepada suri rumah ataupun ibu bapa tunggal ataupun mereka yang sudah tidak aktif mencarum, ini adalah satu tuntutan yang sangat baik, kerana anda boleh mengeluarkan kesemua wang caruman anda berbanding dengan tuntutan seperti RM20,000, RM30,000 ataupun RM50,000, ataupun cadangan daripada sebuah parti politik yang mencadangkan RM10,000 secara one off. Kalau anda suri rumah, anda adalah ibu bapa tunggal, ataupun anda sudah tidak lama mencarum, mungkin bekerja sendiri sekarang ini, membuat perniagaan kecil-kecilan dan sebagainya, apa pilihan anda? Anda mempunyai sebagai contoh RM90,000 di dalam akaun satu, tapi anda hanya boleh diberikan pilihan nak keluar RM10,000, 20, 30, 50 ataupun ambil ke semua 90. Jadi di situ anda boleh fikirkan mana yang tuntutan yang orang kata bermanfaat kepada anda, serta perjalanan setiap NGO ni dalam dia membuat tuntutan dan sebagainya, mana yang kita nampak dia punya persediaan dengan data dia, dengan dia punya orang kata dia punya flow tu, dia ada satu tata cara yang kita panggil, tapi saya tak ingat modus operandi lah dan sebagainya. Jadi kalau pencarum boleh lihat perkara ini, anda akan tahu bahawa mana yang mungkin sesuai untuk anda orang kata berikan sokongan dan sebagainya. Jadi saya harap persoalan dan juga sedikit pesanan daripada Abang Azmi ini mungkin boleh orang kata mengembalikan semangat pencarum-pencarum ini untuk teruskan dengan menggunakan hashtag KWSP secara bersasar. Memang kita sudah lama, kita sudah mengharungi hampir setengah tahun, tetapi kalau kita berputus asa, dengan mudahlah tuntutan ini akan terkubur. Walaupun ada tuntutan-tuntutan lain nak datang 1,000 one off ke dan sebagainya, tetapi apabila kita sudah tidak bersemangat dengan kehendak kita pada awalnya, jadi senang untuk kerajaan tidak orang kata tidak menyantunilah tuntutan kita ini. Jadi kita perlu kekal,
kita perlu kekal bersemangat, kita perlu kekal produktif dalam tuntutan dengan apa yang kita mahu. Dan yang keempatnya adalah yang terakhir, berkenaan dengan sejak ada keluar kenyataan media daripada NGO ataupun individu yang lain, saya lihat sebenarnya ramai rakyat ataupun daripada kalangan pencarum KWSP yang tidak tahu pun ada rupa-rupanya tuntutan pengeluaran KWSP bersasar, tidak tahu berkenaan dengan tuntutan KWSP secara one off RM10,000, RM20,000 ataupun RM50,000. Okey, jadi banyak mereka yang menghentam dan sebagainya, hentam kata ni wang persaraan, hentam tak habis-habis dengan KWSP, hentam pemalas pergi cari kerja lah dan sebagainya. Saya ingin menasihatkan sedikit kepada mereka yang mungkin menonton video ini yang tidak ada keperluan pun untuk mengeluarkan wang caruman KWSP, ataupun yang merasakan apa mamak ni tak habis-habis dengan KWSP dan sebagainya. Pada saya, anda tidak perlu menghentam, kerana kalau pada saya sendiri, saya lebih prefer dengan tuntutan untuk pengeluaran secara bersasar, yang mana kita memfokuskan kepada contohnya isi ibu bapa tunggal ataupun suri rumah, ataupun mereka yang dah lama tidak mencarum. Jadi bagi mereka ini, anda bayangkanlah anda adalah pencarum seperti saya masih lagi mencarum. Jadi kalau kata anda nak hentam saya dan sebagainya, okeylah, sebab kita sama-sama mencarum, kita akan ada pada hari persaraan umur 55, 60 tahun esok nak pencen. Jadi selepas itu kita perlukan dana untuk meneruskan kehidupan kita sekarang, seterusnya lah. Tetapi kalau anda fikirkan pula, bagi mereka yang dah lama tak mencarum ni, suri rumah yang sekarang ni mungkin berusia 48 tahun, lagi 2 tahun baru boleh keluar pengeluaran usia 50 tahun. Dan mungkin suri rumah ni sebelum ini dia mungkin seorang yang pendapatan dia agak dalam M40, mungkin wang caruman dia dah ada dalam 200,000, dan sebelum ini dah dikeluarkan sebanyak 30,000 lebih daripada 4 pengeluaran. Jadi mungkin dia masih mempunyai baki sebanyak 170,000 ataupun 160,000. Jadi dengan dia dalam keadaan dia yang tidak mencarum dan memang disebabkan keadaan tertentu, dia kekal sebagai suri rumah, dia kekal sebagai ibu bapa tunggal yang tidak dapat nak meneruskan pekerjaan dan sebagainya disebabkan halangan ataupun kekangan tertentu. Apa masalah anda jika kita membuat tuntutan kepada mereka ini untuk mereka ini diberikan akses kepada akaun KWSP mereka supaya mereka boleh buat pengeluaran seperti usia 55 tahun. Saya tak nampak apa isu ini kepada pencarum yang tidak bersetuju dengan isu tuntutan KWSP ini, sebab kalau pencarum yang tidak bersetuju ini dia pergi secara pukal yang one off dan sebagainya kepada 7 juta pencarum yang masih mempunyai baki yang mencukupi, itu saya fahamlah sebab tuntut untuk semua. Tetapi kalau untuk tuntutan secara bersasar ni dan ada yang nak menghentam dan sebagainya, itu saya rasa anda tak perlu pun menghentam, sebab ada di sekeliling anda orang-orang yang masih memerlukan, berada dalam keadaan yang teruk, berada dalam keadaan yang terdesak dan tidak dapat meneruskan untuk berada dalam industri pekerjaan dan sebagainya, tetapi mereka ini tidak ada sumber kewangan. Jadi benarkan sajalah, apa guna nak dibiarkan wang caruman mereka sehingga dalam tempoh lagi 2 tahun boleh berkeluar umur 50, lagi 5 tahun, 7 tahun baru boleh berkeluar usia 55. Jadi 7 tahun ni yang mereka ni dah masih kekal sebagai suri rumah dan sebagainya, apa faedah kepada mereka ini, sedangkan mereka boleh menggunakan wang itu untuk pelbagai perkara, naik taraf kehidupan mereka, untuk modal perniagaan dan juga sebagainya. Jadi kenapa anda perlu susah hati ataupun orang kata berasa tidak gembira dan sebagainya dengan tuntutan untuk mereka ini? Sedangkan kalau anda nak bercakap tentang isu dividen, KWSP adalah kumpulan wang simpanan pekerja. Dia bukannya tempat pelaburan seperti unit amanah dan sebagainya. Cuma kerajaan melalui KWSP menggunakan dana pencarum melabur untuk memberikan pulangan yang lebih kepada pencarum. Tetapi ianya bukan satu kewajipan KWSP itu untuk melabur dana caruman kita. Jadi untuk mereka yang ada perspektif daripada segi dividen dan sebagainya, anda perlu ingat KWSP bukan satu instrumen untuk pelaburan. Dia adalah dana untuk persaraan. Jadi kalau kata anda merasakan pencarum yang buat tuntutan pengeluaran ini salah, anda punya pemahaman itu pun salah, kerana dia adalah tempat untuk menyimpan dana-dana persaraan daripada wang caruman penolakan gaji kita dan juga wang caruman yang diperoleh daripada pihak majikan. Jadi saya harap dengan 4 perkara yang saya jelaskan panjang lebar dalam video ini dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas kepada
anda semua. Jadi untuk pencarum, teruskan yang memerlukan, teruskan dengan semangat anda, tingkatkan balik semangat anda, teruskan konsisten dengan perjuangan anda. Kalau anda merasakan anda lebih suka, prefer dengan pihak-pihak NGO tertentu, silakan, tetapi anda perlu konsisten dalam setiap perjuangan yang dilakukan. Itu saja yang saya nak kongsikan sedikit panjang lebar pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya, Firdaus Selamat, di ruangan Facebook saya, Firdaus Selamat Channel, ataupun di TikTok saya, Firdaus Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.